Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita yang lalu. Iaitu sebelum ni cikgu dah terang tentang 4 elemen mekatronik. Iaitu elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan pengatur caraan kan. Kawalan dan pengatur caraan. Okey, untuk hari ini cikgu akan terang apa dia yang keempat-empat elemen tu. Mengapa keempat-empat elemen tu perlu ada untuk satu ataupun sebuah produk mekatronik. Okey. Okey. Sistem elektrik merujuk pada sistem yang menggunakan arus elektrik sama ada arus terus ataupun arus ulang alik. Ingat lagi tak? Lepas kamu dah belajar apa dia tu arus terus, apa dia arus ulang alik. Apa dia arus terus? Arus terus tu macam bateri lah. Kita guna habis kan. Okey, kalau arus ulang alik macam mana? Arus ulang alik tu macam tenaga elektrik yang kita dapat di rumah. Maknanya dia berterusan. Okey, berterusan. Dia takkan habis. Melainkan kalau kata terputus bekalan elektrik. Yang tu baru kita tak dapat bekalan elektrik. Kalau kata kalau biasa tu, kalau kita on kipas, maknanya arus itu sentiasa berjalan. Betul? Sampailah kita tutup, kita offkan kipas kita. Kan? Okey? Maknanya kita on, off waktu bila pun arus tu sentiasa ada. Maknanya yang tu di rumah kita tu ialah arus, contoh arus ulang alik. Okey? Kalau arus terus macam bateri lah. Macam bateri kita guna, lama-lama dia akan habis. Yang tu arus terus. Contoh bateri. Contohnya macam bateri lah. Okey. Sistem elektrik ialah membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi. Maknanya sistem elektrik ni adalah sangat-sangat penting. Dia sebagai sumber kuasa kepada produk mekatronik. Produk ke mesin ke peranti ke. Okey. Yang ketiga, sistem elektrik perlu ada ciri-ciri keselamatan. Maknanya kedudukan komponen ke dalam litar tu, sambungan-sambungan dalam litar tu mestilah selamat. Kalau tak selamat apa jadi? Akan jadi short circuit kan. Jadi litar pintas, yang tu bahayalah. Okey. Bukan hanya dia akan merosakkan kita punya produk, malah dia akan membahayakan keselamatan kita sebagai pengguna juga. Okey. Okey. Okey, ni contoh-contoh produk yang menggunakan sistem elektrik. Nampak kipas siling automatik, bateri. Bateri ni bukan bateri yang kita guna tu. Dia daripada panel solar. Ini maknanya sistem elektrik ni dia daripada apa? Sumber kuasa solar, tenaga matahari. Okey? Tenaga matahari. Ingat lagi tak kamu belajar Alasia kan? Sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang tidak boleh diperbaharui. Kalau macam solar ni, yang boleh diperbaharui lah. Maknanya maksud boleh diperbaharui tu maknanya dia takkan habis. Kecuali kiamat lah. Okey. Yang ni dia takkan habis. Sentiasa ada. Okey. Tenaga solar, cahaya matahari. Lepas tu cahaya matahari tu selepas panel solar ni dia mengumpul cahaya matahari tu solar dan pengawal pengecas solar dia akan charge. Dia akan convert cahaya tu kepada tenaga elektrik dan menyimpannya ke dalam bateri. Dan jadi apa dia? Kipas siling ni dia akan menggunakan tenaga yang telah disimpan di dalam bateri tu. Daripada tenaga solar tu. Okey. Okey, sistem mekanikal. Apa dia sistem mekanikal? Gabungan beberapa komponen mekanikal
berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Ini ingatlah takrif-takrif dia ni. Okey. Membolehkan produk berfungsi sama ada bergerak atau berputar. Maknanya sistem mekanikal ni apa saja yang bergerak lah. Mekanikal ni dia sebagai penghantar. Maknanya penghantar daripada satu gerakan tu dihantar kepada satu komponen mekanikal yang lain untuk bergerak. Maknanya dia bersambung-sambung lah. Tu sistem mekanikal. Yang ni akan gerakkan yang ni. Yang ni akan gerakkan yang ni. Yang ni akan gerakkan yang ni. Macam tu. Itu sistem mekanikal. Okey, bergerak ke, berputar ke. Macam lipat tu ada mekanikal lah. Ada bergerak kan. Ada berputar kan. Okey. Ni apa dia? Yang ni adalah CD player kan. CD-ROM player ke, CD player ke. Ni. Ni dia punya player dekat dalam. Macam mana CD ni. Duduk dalam driver ni. Okey, apa komponen mekanikal yang ada dalam driver ni? Dalam CD player ni kan. Ada tali sawat, ada takal. Ni macam-macam ni. Maknanya dia kombinasi semua ni dia akan menggerakkan CD ni untuk dimainkan. Jadi kita boleh lah tengok gambar ke, dengar lagu ke. Okey. Seterusnya sistem elektronik. Okey, sistem elektronik ialah susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam satu litar bagi menjalankan operasi suatu sistem. Contoh komponen elektronik ialah perintah, diod, papan litar, switch, penderia. Okey, penderia tu pada sensor lah. Transistor, kapasitor, litar bersepadu dan lain-lain banyak lagi lah. Macam-macam lagi. Sensor pun macam-macam sensor dah. Okey. Maknanya sistem elektronik ni maknanya dia susunan tu. Macam dalam satu litar. Kamu dah belajar kan? Dalam satu litar tu tak boleh terputus. Maknanya susunan daripada switch, daripada bateri ataupun sumber kuasa. Susunan tu. Kapasitor. Kan? Transistor. Lepas tu perintang. Penderia ke apakah dia susun dengan wire, sambungan wire kan. Sampailah ke peranti output dia. Sampai kita boleh tengok. LED boleh menyala semua. Maknanya satu sistem tu dia lengkap. Itu sistem elektronik. Okey. Faham? Ni contoh dia. Maknanya ni dah ada satu sistem yang lengkap lah. Untuk sistem elektronik. Dia ada semua untuk menyalakan LED. Kan? Dia ada banyak lah. Kita boleh buat buzzer berbunyi ke, buzzer piezo berbunyi ke. Kan? Okey. Okey. Dan elemen yang terakhir ialah sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey. Apa dia sistem kawalan ni? Sistem kawalan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan komputer elektronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Okey. Apa dia ni? Contoh dia macam ni. Ni dia adalah papan pengatur caraan nama dia. Okey. Microcontroller board lah. Papan pengawal mikro. Okey. Mikro pengawal. Okey. Yang ni Arduino. Yang ni yang kiri sekali ni Arduino. Yang tengah-tengah ni magnet code. Okey, magnet code. Yang ujung sekali ni microbit. Dia setiap satu ni dia ada ciri dia masing-masing. Okey. Dia bukan kata yang ni lebih baik daripada yang ni, yang ni lebih baik daripada yang ni. Maknanya dia ada fungsi dia masing-masing. Dia ada cara pengatur caraan dia masing-masing. Okey, tak sama. Ada bahasa pengatur caraan yang digunakan. Okey, maknanya dia ada masing-masing punya ciri-ciri dia tu. Okey? Okey. Sistem pengatur caraan.
Sistem pengaturcaraan ialah proses untuk membangunkan atau cara berbenda dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Scratch lah. Visual Basic tu Scratch. Java tu Scratch lah. Bahasa-bahasa pengaturcaraan ini menggunakan kod. Dia ada kod tertentu. Maknanya setiap bahasa ni dia ada kod tertentu dia. Okey, ada yang kita cuma drag and drop. Ada yang kita kena type. Okey, ada banyak jenis. Okey. Ni contoh. Okey. Yang ni, yang kiri ni adalah C++. C++ yang ni kita kena type lah. Kita kena type satu-satu. Even kalau kata kamu tertinggal satu. Satu ni je. Macamnya kamu terlupa letak braces ke, kan? Semicolon ke, koma ke. Kan? Dia akan jadi syntax error. Okay? Maknanya kamu tak boleh nak run kamu punya. Dia akan naik error bila kamu dah upload ke board kamu, kan? Kamu akan cuba run, dia akan naik error. So, syntax error lah tu. Yang ni kamu kena berhati-hati bila kamu nak menaik tu. Okay, kalau macam ni, yang ni satu contoh Scratch lah. Yang ni dia senang, JavaScript. Yang ni magnet code, untuk magnet code tadi. Yang kalau macam ni tadi, yang kiri ni untuk Arduino. Okey. Yang ni Arduino IDE lah. Okey. Dia guna software Arduino. Dia sesuaikan dengan dia punya board lah. Okey. Tapi kalau untuk Arduino, board tu dia untuk Scratch pun boleh guna juga. Bahasa Scratch pun boleh guna juga. Macam M-Block kan. M-Block nanti cikgu akan ajak lah. Okey. Maknanya last year pun sebenarnya kamu dah belajar dah lah. Okey. M-Block tu. Okey. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, dalam satu kereta kawalan jauh ni kan. Setiap yang boleh menggerakkan elemen-elemen yang boleh menggerakkan, dia mesti 4 kombinasi tu. Okey. Jadi setiap satu memperanan dia. Elektrik memperanan dia, elektronik memperanan dia, mekatronik memperanan, kawalan pengaturcaraan pun memperanan. Supaya kereta kawalan jauh ni boleh berfungsi dengan baik. Dia tak ada lah kalau kata kamu salah, kamu punya kawalan dan pengaturcaraan kamu tekan turn right, dia pergi turn left. Kamu tekan turn left, dia pergi turn right. Yang tu maknanya kawalan pengaturcaraan kamu salah. Maknanya semua tu keempat-empat elemen tu penting. Okey, dia perlu ada. Dan betul. Okey, sambungan pun kena betul. Macam di sini dia terangkan. Okey. Pada satu kereta kawalan jauh ni ada sistem mekanikal, iaitu gear mekanikal. Okey. Ada sistem elektronik. Sistem elektronik dalam tu ada pemacu motor. Okey, modul geganti. Sistem elektrik ada motor AT, bateri, akali, kadmium nikel. Okey, kawalan pengaturcaraan ada board ni. Okey. Papan microcontroller tadi. Okey. Yang ni jadual ni adalah rumusan lah. Rumusan apa dia? Setiap satu elemen yang terdapat pada kereta kawalan jauh tadi. Ni sistem apa? Pagar automatik. Pagar automatik ni maknanya dia 4 elemen tu juga. Tapi dalam elektrik dia ada komponen-komponen lain pula. Yang nak menggerakkan pagar automatik ni. Faham tak? Okey. Sama juga dengan okey, habis dah. Okey. Menghasilkan gambar raja blok. Yang ni nantilah, yang ni kita akan masuk kemudian. Yang ni kita akan masuk. So kita akan stop dari sini dulu. Okey. Cikgu terang dah 4 elemen mekatronik tadi.
Okey, jadi kamu kena faham betul-betul dan cuba jawab soalan